Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Hari ini kita bertemu dalam bulan suci Ramadan. Kita berpuasa, dah masuk ke hari kedua hari ini. Alhamdulillah, semoga Ramadan kali ini walaupun kita rasa perbezaan dia amat ketara, insya-Allah kita dapat juga melaksana dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Maka hari ini tidak membuang masa, sebab saya tahu yang banyak melihat ni kejap lagi nak bersibuk pula di dapur untuk masak jamuan buka, maka kita teruskan kelas pada hari ini, insya-Allah. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai hukum mat, khusus dalam bidang mat, yang di mana mat dalam Al-Quran ni ada memang pelbagai macam. Cuma kita nak tengok macam mana nak mengasingkan mat-mat untuk mengetahui perbezaan mat-mat ni semua. Okey, insya-Allah tidak bermasa kita baca sedikit surah dalam Al-Quran untuk kita ambil keberkatan ayat suci Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Kita akan terus ke kelas kita hari ini tanpa membuang masa lagi, insya-Allah. Jadi pengertian mengenai hukum mat. Okey. Mat. Apa makna mat bila guru-guru atau kita belajar, guru tu akan kata kita ni
mat dia kurang, atau mat tu tak mencukupi, atau terlampau panjang mat kamu. Itu istilah guru-guru gunakan untuk melihat tahap kefahaman dalam mat dalam pelajar tersebut. Sebenarnya mat ni ialah panjang mengenai kepanjangan. Mat ni dia banyak penerangan, cuma saya kasih yang shortcut dia. Mat ni panjang. Untuk makluman, mat ni bermaksud panjang dalam istilah yang kita belajar mat. Okey. Mat ni bermaksud panjang. Panjang bagaimana? Okey. Jadi kalau kebiasaan yang gunakan oleh para guru, bila dia kata awak baca Bismillahirrahmanirrahim, mat awak panjang sangat. Dia tak akan kata panjang tu. Mat panjangnya, mat dia sangat panjang, tak macam terlampau panjang. Atau Bismillahirrahmanirrahim, nanti dia akan tegur pula, kurang mat tu. Kurang mat tu makna kurang panjang. Jadi mat tu dah istilah panjang dalam bila guru-guru mengajar. Jadi kena faham apabila guru tu memberi teguran mengenai mat tu, nak kena fahamlah apa yang kekurangan yang ada pada mat tersebut. Memang di dalam mat ni banyak sekali hukum, banyak sekali hukum mat. Itu sebab banyak yang tak suka, sebab mat ni biasaannya dia ajar selepas hukum nun mati dengan mim mati, nun sakinah dengan mim sakinah. Kebiasaannya hukum mat ni akan diajarkan selepas nun sakinah dan mim sakinah. Dan masalahnya bila hukum nun sakinah dan mim sakinah tu dia tak faham, maka bila dia masuk bab mat menjadi tidak faham, lebih tak faham. Okey, sebenarnya mat ni tak ada kena dengan nun mati, tak ada kena dengan mim mati. Dia mat ni sebenarnya ada topik tersendiri. Cuma mat yang sebenarnya dalam Quran yang kita belajar ni, dia ada banyak. Banyak nama-nama istilah dia banyak. Sebenarnya pergi balik pimai-pimai tang tu juga sebenarnya. Sebenarnya mat ni tak banyak. Mat ni nampak dia banyak, nampak mata banyak jenis, tapi sebenarnya dia interconnected antara satu sama lain mat-mat ni semua. Okey. Jadi mat, bila kata mat, dia merangkumi dua harakat bunyi. Dua harakat. Contoh, kalau ada huruf tu huruf ba, maka bila kita berikannya baris ba, kita berikannya baris ba, baris atas fathah ba. Bila kita tambah alif, alif ni adalah huruf mat, yang menyebabkan ba tu kena panjang. Kalau dia tak ada huruf alif ni, dia kalau kawang huruf sin, kalau dia kawang huruf dal, dia tidak akan jadi mat. Dia mesti berkawan dengan huruf mat. Apakah huruf mat tu? Nanti kita akan kaji, belajar. Tapi untuk masa sekarang, Ustaz kasih contoh alif. Jadi satu, sebenarnya tak ada istilah satu harakat, tapi untuk mudahkan Ustaz maklumkan, kalau tak ada alif, dia satu harakat ba. Tapi bila ditambah huruf alif, maka alif tu menyebabkan ba tu tidak dibaca ba lagi, tapi ditambah ba. Dua kali ganda. Tapi istilah dua kali ganda di sini mengikut cara bacaan kita. Ikut cara bacaan lah. Kalau kita orang yang memang baca cepat, maka dua harakat dia menjadi cepat. Jika dia bacaan yang lambat, maka dua harakat dia menjadi lambat. Okay. Contoh macam orang baca dalam musabaqah Al-Quran, dia menjadi mat tu jadi panjang. Contoh macam surah Fatihah yang kita belajar tadi. Ustaz kasih contoh yang mudah. Kita akan nampak di sini panjang. Di sini berlaku mat kerana dia berkawan dengan alif, walaupun alif tu alif yang kecil. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
mat yang kita perasan 2 harakat, dia cara tadwir, cara bacaan dalam solat. Tapi dia boleh cara hadar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 harakat tu jadi pendek. Tapi kalau jadi macam di musabaqah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang sama 2 harakat tapi bunyi dia berbeza, panjang dia berbeza. Kenapa? Kerana mengikut kemampuan dan cara baca si pembaca lah. Jadi mat ni dia ikut cara baca kita. Kita baca Quran cara cepat, maka mat 2 harakat tu jadi cepat. Tetap mat tu ada sebenarnya, cuma dia cepat. Okay? Jadi kalau kita baca perlahan, mat tu jadi perlahan. Sebab dia ada impact. Bila dia jadi panjang, bila kita baca perlahan, mat tu jadi panjang. Ingat, mat bukan hanya ada yang 2 harakat, ada yang 4 harakat, ada yang 5 harakat, ada yang 6 harakat. Untuk qiraat kita tidak ada mat yang 3 harakat. 2, 4, 5 atau 6 harakat. Yang paling tinggi 6, tak ada 7, tak ada 8, jangan risau. Okey, 2 harakat, 4 atau 5 harakat dan juga 6 harakat. Itu biasa 3 yang standard lah. Ada yang 2, 4, 6 saja, ada yang 2, 4, 5, ada yang 2, 4, 5, 6. Okey, tapi yang biasa kita gunakan 2, 4, 5 dan juga 6 harakat. Contoh, bila Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebenarnya kalimah Allah ni pun ada mat. Tapi dia dalam hukum yang tersendiri, lafzul jalalah, iaitu kalimah Allah yang memang kita kena sebut panjang. Kita tak boleh Allahu Akbar, kena panjangkan mat tu, Allahu Akbar. Okey. Untuk azan lain, azan lain dia boleh panjang lebih. Dia tak semestinya 2, 4, 6. Ada kitab menyebutkan sampai boleh sampai 16 harakat, 14 harakat. Allah, tu lain. Dia Al-Quran tidak boleh, sebab Al-Quran ada SOP dia. Bukan SOP lah, SOR lah, Standard of Reading. Tajwid tu Standard of Reading of Al-Quran lah. Okey. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila 2 harakat dah gitu, kena imagine 4 harakat dia bagaimana? Pasti lebih panjang. Kalau 6 harakat, kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalau 2 harakat dia begitu, 4 harakat dia bagaimana pula? 6 harakat dia bagaimana pula? Dia ada impact. Jadi contoh yang saya kasih mudah, dalam surah ni, dalam surah Al-Fatihah ni, dia ada tempat untuk kita baca 6 harakat, iaitu ayat yang terakhir. Okey, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tu dibaca 6 harakat. 6 harakat mat lazim. Tu mat akan kita belajar di lain ketika lah, tapi nak maklumkan bezanya harakat. Contoh kalau ustaz tak, okeylah, kita ambil ayat ini, kita ambil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada mat ya tu 2 harakat sebab dia kawan dengan alif. Wa iya pun dia kawan dengan alif. Nasta'inu dia kawan dengan ya. Huruf mat ada 3, alif, waw dan ya. Ni ustaz belum masuk lagi, ni semua untuk mukadimah, nak fahamkan kamu dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz ambil mat arid sukun 2 harakat saja, sebab banyak mat di sini nak ajar, tapi kita fokuskan mat yang kita nak belajar hari ini, iaitu khususnya mat asli yang lebih dikenali dengan mat tabi'i. Mat tabi'i ni 2 harakat saja. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. 2 nasta'in. Sini kena 6. Bila kita dah baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, okey, maka imagine kau kat sini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2 yang tu ni, yang iya dengan nasta'in dengan iya yang ke sini, maka dha dia 3 kali ganda lah. Tapi imagine bila kita baca panjang sikit mat tu, tapi tetap 2 harakat, cuma kita baca slow.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua tu, masih dua. Maka bila sampai sini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi bila harakat tu dua, dah panjang, 6 apatah lagi. Kalau dua tu pendek, 6 tu taklah panjang sangat lah. Tapi kita tahu differentiate dia. Jadi kita gini, nak belajar mat ni, dia kena konsisten yang penting. Kalau kita daripada awal tu kita baca mat tu memang cepat, maka sampai habislah kita baca sama. Dia tak boleh kejap-kejap mat tu 2 harakat kita panjangkan lama, kejaplah pendekkan pulak ke apa ke. Kecuali kita dah belajar surah-surah yang kemudian dalam Quran, yang di mana tiap-tiap ayat tu kita boleh sebenarnya perbagaikan mat-mat tu. Tapi kalau kita yang pada bulan Ramadan ni kita nak baca banyak Al-Quran, maka kita akan biasa ada standard dia tersendiri. Maka make sure semua mat-mat yang kita baca semuanya selari, kena serentak. Jangan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa beza dia? Iya di sini 2, iya di sini pun 2. Tapi kenapa tak sama panjang dia? Kenapa iya kat sini dia lebih panjang? Tak boleh. Dia kena sama. Kalau nak panjang, dua-dua panjang. Iyyaka na'budu wa sama panjang. Kalau sini pendek, iyyaka na'budu wa iyyaka, sama juga. Jangan kita maaf kata syok sendiri, macam kejap ni nak panjang, kejap ni nak pendek. Tak kenalah. Apatah lagi kalau kita baca surah Al-Fatihah. Tidak kena kalau kita baca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sirah, ra panjang, zi pendek. Tak konsisten. Padahal memang ada 2 harakat pun. Nak panjang, semua panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi mat ni dia penting naik konsistensi kita lah. Make sure selari sama daripada atas ke bawah tu sama. Khusus untuk surah Fatihah. Kalau surah lain mungkin ayat ni dia susah. Contoh, ustaz kasih contoh sajalah. Contoh ayat ni kita baca senang. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Okey. Sekali kita tengok ayat ni susah, maka kita nak panjangkan sikit. Boleh, tak masalah, sebab walaupun sebab kita dah nafas berhenti sini. Jadi wa idza sampai manas sufaha ni make sure konsisten mat dia tu 2 gitu. Contoh kalau kat sini kita nak panjangkan sebab kita tengok ayat ni susah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Tak masalah. Tu untuk surah. Untuk surah. Kalau kita nak lainkan sebab kita ingat ayat tu susah. Kebetulan ni memang duduk ayat senang pada saya. Bukan pada saya. Memang ayat ni duduk senang lah. Cuma ada masa ayat Quran ni dia tongue twisting sikit. Ada masa ayat Quran ni dia payah sikit. Jadi mungkin kat situ bila ayat yang payah kita tengok, oh susah sangat ni. Atau kita baca sekali, kita dah baca tone yang biasa. Biasa kita baca tone betul dah. Lepas tu tengok ayat susah ni, kita asyik salah 2-3 kali. Bila dah 2-3 kali salah, depan guru pula kita dah paiseh kan, dah macam segan dengan guru. Maka kita startlah belajar baca pelan-pelan. Harakat dia jadi lama sikit lah. Jadi jangan terkejutlah kenapa orang tu baca harakat panjang ke apa ke. Dia ikut kemampuan pelajar tu tersendiri. Okey. Baik, kita patut balik ke topik hari ni. Mukadimah lama, mukadimah dia ni. Okey. Okey. Jadi mat yang kita belajar hari ni fokus pada mat yang 2 harakat saja. Okey. Apakah mat-matnya itu? Okey. Baik. Untuk makluman, maaf. Mana dia? Okey. Untuk makluman, mat ni banyak. Okey.
dalam buku-buku yang kita belajar banyak terangkan pasal mat-mat ni. Alhamdulillah banyak. Yang Ustaz syurkan siapa yang minat boleh gunakan buku. Kalau nak belajar untuk jadi guru Quran, kalau di Masjid Kampung Siglap dia akan gunakan buku ni lah. Tajwid Al-Quran Asas oleh Ustaz Muhammad bin Abdul Manaf lah. Tapi dia beri gelaran nama dia Abu Mardiyah. Abu Mardiyah. Saya dapat belajar alhamdulillah hampir 15 tahun lalu. Lebih dari itu belajar dengan beliau sendiri di Masjid Kampung Siglap lah waktu tu. Memang buku dia bagus lah. Tapi ini kalau dia niatkan untuk jadi guru Quran lah. Sebab dia memang banyak teori lah. Okay. Tapi kalau kita nak belajar tajwid secara santai, buku tilawati yang biasa, buku 2 tilawati ni, dia akan terangkan di bawah mengenai mat tersebut lah. Nama mat tu secara ringkas. Jarang sekali buku-buku bila dia masukkan topik tu dia nak cerita sekali mat tu pasal apa. Jarang sekali. Tapi buku ni antara yang dia jelaskan mat tu lah. Biasanya kita kena ikut. Kalau guru kata okey kat sini fa idza ja wa idza ja'ana, baca 4 atau 5 harakat. Baca 4 atau 5 harakat sini. Dia tak khabar ni mat apa. Okey. Sebab dia tengok kemampuan pelajar tu sendirilah. Seorang guru dia dah kena, kalau lah dia dah belajar dengan guru tu daripada huruf alif sampai huruf ya dia kena, sampai budak tu dah nak belajar mat, dia tahulah kemampuan murid dia tu, whether is it necessary to ajar tajwid, hukum tajwid ni. Okay. Dalam hukum mat ni yang paling penting ialah praktikal kita. Teori tidak penting mana. Okay. Yang penting kamu tahu mat itu 2 harakat kena baca, atau mat tu 4 harakat, atau mat tu 6 harakat, atau boleh baca 2 atau 4 atau 4 atau 6. Sekurang-kurangnya tahu. Tak tahu nama tak apa. Kecuali kalau kita niat nak jadi guru Quran, maka kalau tahu nama tu satu benda yang bonus, satu benda yang lebih baik, lebih afdal. Okay. Jika tak mampu, sekurang-kurangnya tahu praktikal dia macam mana. Teori dengan praktikal ni tak sama. Ada yang memang pandai dalam segi teori, dia tahu mat lazim, kalimi. Ada mat lazim ada 4 macam, kalimi, ada harfi, musaqqal, ada mukhaffaf, dan semua sebagainya. Tetapi bila masuk praktikal, bila kasih alif lam mim, dia tak tahu bagaimana nak baca. Yang penting tu praktikal. Dia tahu bagaimana nak baca tapi dia tak tahu nama. Contoh selama ni dia baca surah Yasin. Yasin. Ya tu mak apa? Mak asli harfi. Kalau tahu. Kalau sin tu mak apa? Jadi kita tahu sebab kita ikut orang baca. Okey lah, tak masalah. Betul lah tu 6 harakat. Memang 6 harakat. So korang kita tahu dia 6 harakat. Tapi mat tu nama apa? Jika kamu tahu, alhamdulillah. Jadi kalau nak mengajar pun, bila murid tanya kenapa tak boleh Yasin saja, Yasin, kenapa nak kena sin? So korang kata oh ni sebab sin ni huruf mat lazim harfi mukhaffaf. Jadi murid pun tak faham nanya kan, kita khabar gitu. Tapi seorang bila kita dapat jawab, murid tu akan nampak kehaibahan guru tu lah. Akan jadi murid tu menghormati guru tersebut. Tapi kalau kita tak tahu, tak masalah. Tapi kalau kita tahu tu lebih molek, lebih baik. Jadi hukum mat ada banyak. Yang masyhur ada kata 19, ada kata 21. Tapi yang akan diajarkan ni hanya 14. Yang 19 tu yang masyhur, 5 daripada 19 tu sebenarnya istilah saja. Contoh mat faraq. Mat faraq ni dia sebenarnya sebahagian daripada mat lazim 6 harakat. Tapi kenapa dia namakan mat faraq? Sebenarnya dia ada keluarga yang asal daripada main dia. Contoh mat ta'zim, la ilaha illallah tu. Mat ta'zim. Padahal kita kalau belajar tu dia dalam keluarga mat jaiz munfasil. Tapi kita ada keluarkan dia topik tersendiri. Mat ta'zim. Kenapa? Asasnya tajwid kita kena tahu qiraat yang kita baca. Qiraat ni luas. Kerana lain qiraat, lain matnya.
Kebanyakan matnya akan sama lah. Jangan ustaz kata gini tu jadi pening pula. Lain qiraat, lain cara pembacaan Quran, atau qiraat yang lain, contoh qiraat Warash, An-Nafi'. Membaca mat badal 3 wajah, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Ya ayyuhallazina ya dibaca 6 harakat. Ya ayyuhallazina amanu. Dia boleh baca 4 atau 6. Amanu. Tapi untuk qiraat kita hanya boleh baca 2. Jadi lain qiraat, lain mat dia. Lain cara mat dia lah, bacaan mat dia. Ada pilihan yang lain. Jadi yang kita, kenapa mat ta'zim tu dia boleh baca 4 ke 6 ke, sebab bila nama mat tu berbeza, maka maknanya ada qiraat lain yang cara baca dia beza dengan kita. Contoh macam mat faraq ni untuk 3 kalimah ni dia dibolehkan untuk baca 2 wajah. Contohnya Allah, dia ada baca yang kedua, iaitu baca tashil Allah. Tu tinggilah. Tu insya-Allah kita akan belajar minggu keempat. Insya-Allah dalam bulan Ramadan ni, minggu keempat mengenai mat lazim. Okey, hari ni kita masuk topik mengenai mat-mat yang penting. Mat-mat yang bukan, maksud ustaz bukan penting, mat-mat yang biasa kita nampak, iaitu mat asli. Mat asli, tak salah dia ada juga belajar hari ini mat silah qasirah. Lepas tu dia ajar juga belajar mat tamkin. Okey. Dan juga mat badal. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, kalau kita tengok sini ada 17 mat pula. Kenapa pula 17 mat? Dia lihat buku lah. Untuk buku ni dia taruh 17 mat. Ni mat farqi, mat faraq ni. Okey. Jadi kalau betul-betul sampai 14 mat je. Yang kalau kita dah faham 14 mat ni, dah alhamdulillah lah. Okey. Kalau kita dah faham 14 mat ni, dah alhamdulillah dah. Okey. Tapi hari ni kita nak kongsi mengenai 4 mat, iaitu mat asli, mat badal, mat silah qasirah dengan mat tamkin. Okey. Jangan risau, 4 mat ni tengok macam banyak, tapi sebenarnya sama je semua. Sama dari segi harakatnya. Bentuk dia memang beza lah. Kalau sama semua, buat apa nak lain-lain nama kan? Okey. Baik. Jadi sebelum kita sambung, kita terus masuk ke topik mat asli. Okey. Mat asli ni apa? Okey. Mat asli ni banyak nama dia. Ada namanya mat asli. Dia sad asli. Kita Melayu asli. Mat asli atau mat tabi'i atau mat zati. Okey. Tapi yang popular dinamakan dia sebagai mat asli. Okey. Mat asli ialah merangkumi huruf-huruf mat yang asas. Dia basic lah. Nak maklumkan di sini, kalau mat asli dia tahu jaga, lagi 13 mat tu dia tak ada masalah. Tapi kalau mat asli ni dia tak jaga, tak payahlah susah-susah nak belajar mat lain. Betulkan dulu mat asli tu. Sebab mat asli ni basic mat. Kalau mat asli tak jaga, huruf yang panjang dia baca pendek, yang pendek dia baca panjang, tak payah khabar nak belajar pasal mat-mat yang lain lah. Nanti dia tak jadi mat, dia jadi mat. Ejaan sama tu, MAD. Okey. Jadi mat ni dia dari segi technicality dia kena tahu yang mat ni sebenarnya kita akan belajar 14 mat. Okey. Semua 13 mat mesti ada huruf mat ni. Tak alif, waw, tak waw, ya. Suka hati. Ada orang suka alif waw ya, ada orang suka alif ya waw. Suka hatilah. Kalau lelaki mungkin nak ni lah, alif waw ya awi. Kalau nak perempuan nak suka ayu, ayulah, alif ya waw, tak kisah. Bila sebut pasal 13 mat ni, ada 13 mat yang kita nak belajar ni. 13 mat ni semua mesti ada alif atau waw
atau ya. Ya mat. Alif mat, waw mat, ya mat. Kita jarang bezakan huruf-huruf ni sebab bila kita nampak huruf tu ada mat, kita buat mat aja. Contoh Maliki yaum. Mah tu kenapa panjang? Sebab dia ada mat. Kita tak kata dia sebab ada alif. Atau kita ghairil maghdu, du tu panjang, ada waw. Kita tak kata oh du tu panjang sebab ada waw. Kita kata du tu panjang sebab ada mat. Pelik kan? Memang gitu lah. Ar-Rahmanir Rahim. Bismi Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Mi tu mi. Hi tu mat juga. Yah tu. Kita tak kata oh kenapa hi ni panjang sebab dia ada ya. Tak. Kita akan sebut kerana dia ada mat. Kenapa? Waw dan ya di sini tak sama dengan waw dan ya baris. Tak sama. Waw huruf, waw huruf, waw mat, waw mat. Waw huruf, waw huruf, waw mat, waw mat. Makna satu huruf ada dua fungsi. Alif, mat semata-mata. Mat aja. Kita tak akan nampak alif dalam Quran yang ada baris. Kalau kita nampak alif tu ada baris, sebenarnya ada hamzah. Tu dah. Tu huruf hamzah sebenarnya, bukan huruf alif. Al-Quran yang kita baca tak akan nampak huruf alif yang ada mat. Okey. Contoh kita ambil surah ginilah. Okey. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la. Tengok. Alif ni, lam dengan alif. Ustaz teringat semalam ada la. Tanya ustaz. Dia kata ustaz lam alif kena panjang lam alif memang kena panjang lah. Kenapa lam alif tu kena panjang? Sebab dia kawan dengan alif. Lam alif. Memang namanya lam alif. Sebab lam tu berkawan dengan alif, maknanya kena panjang kan. La khatamallahu ala. Ni alif kecil. Qulubihim wa ala. Alif kecil. Sam'ihim wa ala absar. Alif kecil. Lihim ghishawah walahum adza. Okey, walahum azabun azab. Alif tu tak ada apa-apa. Tak ada baris, okey? Tapi bila kita nampak alif tu ada baris, confirm itu bukan huruf alif, tu huruf hamzah. Ni, tengok. Ni. Yakhda'una. Illa dah ada baris bawah kan? Sebenarnya ada hamzah di situ. Ni anfusahum. Dia bukan huruf alif ni, huruf hamzah sebenarnya. Ada hamzah atas tu. Mustahil dalam Quran kita lupa nak maklum. Quran Resam Usmani. Quran Resam Usmani mustahil dia hanya taruh alif gini, lepas tu taruh tok baris gini. Ni i ni u, tidak. Pasti dia ada hamzah padanya. Okey, pasti ada hamzah tu dekat huruf tersebut. Okey. Jadi ustaz ulang balik. 13 mat yang kita belajar semuanya mesti ada huruf mat, alif, waw dan ya. Waw dan ya di sini ialah waw dan ya mat. Ni mat dia bukan waw dan ya huruf. Waw dan ya huruf ni wawiu, ya yiu. Tak sama dengan ya waw huruf, tak sama dengan waw mat. Contoh, ustaz kasih contoh. Kalau pening kepala, waw baris depan bunyi wu. Tapi kalau ustaz kawankan dengan waw ni, apa jadi? Dia jadi mat. Dia jadi panjang. Wu jadi wu. Jadi waw ni tak sama dengan waw ni. Waw ni waw huruf. Waw ni waw mat. Sama juga i. Ya. Ya baris bawah yi. Kalau ustaz sambung dengan ya satu lagi, dia akan jadi mat. Jadi yi ni akan jadi yi. Yi panjang kan? Jadi ni ya huruf, ini ya mat. Tak sama.
Sama huruf lah, memang sama huruf, sama benda. One, satu benda, dua kegunaan dia. Dia boleh jadi huruf, boleh jadi mat. Okey. Jadi waw dengan yah ni dia khas waw mat. Alif pun kita nak cerita pasal alif mat. Alif waw ya mat. Alif jangan risau sebab alif tak akan terima baris. Jadi dia tak akan jadi huruf. Jadi dia tak akan jadi ginilah. Okey. Jadi mat yang kita nak belajar, Ustaz ulang balik, 13 mat akan bertemu dengan huruf mat ni. Mesti ada huruf mat ni. Ni dia, salah satu huruf mat ni mesti ada, wajib ada. Kalau tak ada, dia tak akan nama mat. Satu mat ni istimewa. Dia pasal waw dan ya lin. Waw dengan ya yang sebelum dia berbaris atas. Satu mat ni. Mat ni mat lin. Jadi 14 mat kita belajar. 13 mat kerana alif waw ya. Sebab dia namanya mat. Tapi yang peliknya ni mat lin ni, dia bukan huruf mat, tapi dia boleh baca panjang. Mat lin ni kalau yang biasa orang baca surah ni lah Quraisy. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Li'ila fi Quraisy. Dia boleh 246. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Tu mat lin. Dia bukan kerana mat. Jadi kena bezakan. Jadi kalau tak nak pening kepala, fikir je huruf mat alif waw ya ni. Yang ni jangan fikir dulu. Okey. Baik, kita masuk pada huruf mat. Huruf mat yang pertama iaitu huruf mat asli. Mat asli atau mat tabi'i. Okey. Mat asli dengan mat tabi'i ni, kenapa nama dia? Kita beritahu dulu kenapa nama dia begitu. Mat asli, asli tu orang putih nama ori, mat yang ori, yang memang origin dia dah begitu. Dia bukan original, dia origin dah memang begitu. Mat tabi'i, tabi'i ni kalau Melayu bahasa kasar sikit, tabiat, bahasa Arab dia tabiat. Jadi kalau Melayu ni disebut lain tebiat. Jadi tabiat, tabi'i ni, mat tabi'i ni menjadi tabiat orang Arab untuk baca panjang. Contoh surah Fatihah yang masa kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa tu baca panjang? Untuk kita yang bukan Arab, kita kata sebab dia ada mat. Ada mat alif tu ke? Tapi untuk orang Arab, kenapa dia baca panjang? Dia kata memang dia dah panjang. Contoh, Qul ya ayyuhal kafirun. Kah tu kan ada alif kecil. Kenapa? Kenapa kah tu nak kena panjang? Untuk kita panjang kerana ada huruf mat. Sebab kita ni bukan Arab kan, kita tengok ada huruf mat, kita panjangkan lah. Tapi untuk orang yang untuk orang Arab, dia memang panjang dengan sendirinya. Dia memang panjang dah. Dah memang origin dia memang panjang. Dia memang kena baca panjang, tak ada sebab. Kita baca kerana perlu sebab. Untuk mereka, sebab mereka orang Arab, mereka perbual hari-harian mereka pembahasa Arab, maka ada benda yang memang panjang dengan sendirinya. Itu contoh-contoh yang biasa. Banyak contoh lagi lah. Itu baru contoh bentuk untuk mat alif. Ada contoh untuk mat waw, mat yah juga. Okey. Jadi mat asli ni ada syarat. Dia memang kena dengan alif, waw dan ya. Tapi dia ada syarat. Alif, waw dan ya, syarat dia sebelum alif mesti baris atas. Sebelum waw mesti baris depan. Sebelum ya mesti baris bawah, kasrah. Itu syarat dia. Kalau kawan dengan alif, sebelum dia mesti baris atas. Kalau waw, sebelum dia mesti baris depan. Kalau ya, sebelum dia mesti baris bawah. Jika awak nampak ya sebelum dia baris atas, maka dia tak sebut ya tu huruf mat. No, this is not mat asli. Kalau awak nampak waw yang mati sebelum dia baris atas, maka waw ni bukan waw mat. Boleh baca.
Kalau Ustaz matikan, katakan letak ba. Jadi bau. Dia jadi huruf lin. Sama juga kalau Ustaz tahu ba kat sini. Bai. Dia jadi huruf lin, bukan huruf mat. Ya dan waw tersebut tidak jadi mat. Dia jadi lin. Lain cerita tu lain kali kita cerita. Jadi alif waw ya ni sebab penting untuk faham mat ni. Sebab yang Ustaz maklumkan ni, yang sebelum dia bari atas alif, sebelum dia bari waw depan, ya sebelum dia bari bawah, awak tak elak tadi. Benda ni akan meliputi 13 mat yang awak akan belajar nanti. Awak faham benda ni, awak akan faham lagi semua mat-mat yang lain lah. Tak faham mengenai benda ni, susah untuk kita nak sambung mat-mat yang lain. Jadi ingat, tak semestinya apa-apa huruf kawan dengan alif, kawan waw, kawan dengan ya adalah huruf mat. Huruf alif waw ya tu kena tengok alif sebelum dia mesti bari atas atau bari fathah. Sebelum waw mesti bari depan atau bari dhammah. Sebelum ya mesti baris bawah, iaitu baris kasrah. Okey. Jadi kita terus masuk ke buku. Okey, tengok tu. Kan di sini dah taruh alif sebelum dia mesti baris atas, waw sebelum dia baris depan, ya sebelum dia baris bawah. Jadi qala. Kalau tak ada alif ni qala. Qala. Tapi sebab dia tambah alif, qa, jadi dipanjangkan 2 kali ganda. Jangan baca qala pula. Dia bukan 2 kali ganda tu, sebut benda tu 2 kali ganda. Kalau nak harakat waladha bukan do, waladha lin tak, dia manjangkan suara tu. Okey, manjangkan qala. Kalau pendek qala. Kalau panjang dia jumpa hamzah qa. Jadi manjangkan suara tu. Jadi ada orang tanya berapa panjang tu. Macam Ustaz kata, ikut tepuk dada tanya selera masing-masing bagaimana dia baca. Kalau dia baca cara yang slow, maka mat dia akan jadi slow. Jika dia dah pandai baca, maka mat dia akan jadi cepat. Okey. Yang penting mesti konsisten. 2 harakat daripada atas tu dari bawah pun sama. Jangan kejap 2 harakat dia ni panjang, 2 harakat ni pendek, ni panjang balik. Dia tak cantik. Okey, tak molek. Okey. Jadi kalau kawangan alif, qaf ni, qaf sebelum dia bagi atas, qala, yaqulu, qila. Sekali, qala, yaqulu, qila. Mat asli ni dia ada kelebihan dia, yang kita ni akan sentiasa perlu membacanya. Kita berhenti atau kita sambung, waqaf atau wasal. Waqaf wasal ni istilah dalam Al-Quran yang nak kita faham lah. Waqaf tu makna berhenti. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa tu? Ustaz waqaf situ, min. Tapi kalau Ustaz baca gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, maka Ustaz tak waqaf kat min, Ustaz wasalkan, Ustaz sambungkan dengan ayat yang kedua. Okey. Jadi waqaf wasal ni istilah untuk orang ngaji, dia mesti faham. Kau tak faham, nanti guru tu asyik kata-kata, asal tak berhenti, asal tak sambung, kamu nak berhenti ke kamu nak sambung? Dia biasanya gunakan bahasa Arab. Kenapa kamu waqaf situ? Kenapa tak wasal? Kenapa tak sambung? Wasal, waqaf. Okey. Jadi waqaf ni bukan istilah waqaf masjid ke apa. Ni waqaf lain. Waqaf berhenti. Okey. Baik. Jadi macam Ustaz kata tadi, untuk huruf mat ni, waqaf, wasal tetap dia akan ada. Okey. Kecuali apabila huruf mat ni bertemu dengan hamzah wasal, selepas dia baru mat tu hilang. Tu nanti ceritalah. Okey, contoh. Kat sini taruh dia kawangan alif. Mutaqa. Mutaqa. Jelas Faqulu. Faqulu. Khabirun. Khabirun. Radiyatan. Radiyatan. Wujuhun. Wujuh. 'azimatun
azimatun. Jadi kenapa boleh panjang? Tengok. Alif sebelum dia ada baris atas. Waw sebelum dia berbaris depan. Ya sebelum dia berbaris bawah. Imagine lah kalau wuju ni bukan baris depan, baris atas. Wujauhu, wujauhu. Contoh kalau ada lah, maka waw tu bukan waw mat lagi. Jadi waw lain. Okey. Jadi dalam Quran banyak bukan banyak je, banyak banget mat tabi'i ni. Mat tabi'i juga meliputi alif kecil. Alif kecil sebahagian daripada mat tabi'i. Okey. Kalau kita nampak alif kecil, kenapa alif tak besar ustaz? Tu kena topik lain lah. Pasal alif kecil ni banyak penerangan dia. Jadi nak kena faham, dia perlu dibaca sama panjang macam alif besar. Okey? Contoh kita baca sama-sama. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Ni makna Ustaz Waqaf sini. Kalau Ustaz Wasal sambungkan alaihi, tapi tak cantik lah. Okay? Jadi kat sini kita nampak alif kecil dengan alif besar. Kalimatin fata menganta kena sama panjang, tak boleh kalimatin fatabah, tak boleh. Kalau nak panjang, dua-dua panjang gitu. Okay, dua harakat dia mesti selari, mesti sama, konsisten. Okay, kita sambung. Sini bukan sahaja mat alif, la ni lam alif, ada alif ke? Illa alif lagi ni, dia juga ada kawan dengan waw. Okay, jadi waw ni waw mat, alif ni alif mat. Ada berapa mat? Kalau orang tanya ada berapa mat? Kalau ada berapa mat, kena tengok jenis mat-mat dia. Banyak jenis kat sini. Tapi kalau kita tanya ada berapa mat asli, maka kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Jangan kata, oh 4 mat asli alif, 1 mat asli waw. Tak payah. Bila kita kata mat asli, waw ke yah ke alif ke, dia gada-gada semua. Dia satu case semua. Qa ni pun mat juga. Pelik ni, dia tak cantik sekali Padahal qa ni mat juga sebenarnya. Jadi kat sini ada berapa mat? Ada 6 mat. 1 qa, lu 2, 3 la, 4, 5 dengan 6. Ni mat asli saja. Ustaz tak nak cakap pasal mat lain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Okey. Ini pun mat asli juga sebenarnya. Dia patah balik ke mat asli, tapi tak apalah. Yang peningkan kepala, yang ada tanda ni awak tengoklah. Okey. Okey. Jadi kat situ kita nampak ada pelbagai dua jenis mat, iaitu mat waw dengan mat alif. Kat sini bawah dia tambah lagi. Ada mat ya, mat waw, mat alif kecil di atas waw, mat alif dengan mat alif kecil. Jadi ni dia ada banyak mat sini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey. Jadi ya mat sini, waw mat, ada ya mat lagi sini, yuqimu. Tapi dia tak tanda. Tak tanda. Yuqimu. Qi ni kena sama. Tak boleh kita suka-suka kejap dua, kejap dia lebih dari dua. Tak boleh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengar macam sedap, tapi salah. Salah dari segi tak konsisten mat dia. Dia kena konsisten semua. Dia kena sama semua tu. Walaupun alif, waw atau ya, kena sama.
Dia kalau baca cepat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kena sama. Kalau baca slow, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mat dua-dua tadi sama, dua harakat juga. Cuma tadi tempo bacaan dia tu satu cepat, satu lambat. Okey. Ni apa pula ni? Ini mat jugalah, biasa sama juga. Mat 1, 2, 3, 4. Ada 4 mat di sini 4 mat asli. Okey. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau nafas pendek kita boleh berhenti kat yaumil akhir lah. Okey. Baik. Jadi kat sini perasan tak ada benda yang di mana kawan dengan alif sebelum dia baris atas, tapi kenapa dia tak tanda? Kenapa dia tak masukkan dalam mat asli atau mat tabi'i? Kita tengok sini. Wa minan nasi may yaqulu ni dua harakat, tapi dia tak masuk dalam keluarga mat asli. Dengan wabil yaumil akhir. Ni juga baca panjang juga, tapi dia tidak, kita tak kabur dia sebagai mat asli. Kita nama dia sebagai mat badal. Lama ustaz. Itulah kenapa dia dibainkan, sebab fungsi dia berbeza. Sebab macam Ustaz kata tadi, bila di sini panjang wa minan nasi, memang kebiasaan orang Arab untuk panjangkan. Okey, dia dah jadi kebiasaan, tabiat mereka. Menjadi memang dah asli, dah original gitu. Tapi untuk amanna ini, pada asalnya dia bukan amanna. Maka macam mana topik dia tu? Dia masuk turun mat tamkin kita tengok. Patut kalau ikut in order memang belajar mat tamkin dulu. Okey. Ini namanya mat badal, mat yang digantikan. Apa masuk ganti? Pada asal mat ni, original dia bukanlah dia alif, waw dan ya mat. Original dia sebenarnya alif, waw dengan ya ni adalah hamzah. Bertemu dua hamzah, hamzah dengan hamzah. Pada asalnya bacaan bukan amana. Pada asalnya amana. Tengok di sini. Pada asal perkataan ni bukan amana, bukan alif nanya. Pada asal perkataan ni amana. Untuk tu dia bukan tu, dia tu. Dan imana sebenarnya pada asalnya imana. Macam ati, ukti, ita. Jadi perasan tak bila kita baca amana, ya ayyuhallazina amanu, kita baca senang ke mudah tu? Susah kan? Jadi Al-Quran tu untuk dimudahkan untuk kita. Allah telah janji dalam surah Al-Qamar, Quran tu dimudahkan untuk kita baca, untuk kita faham. Jadi baca tu jadi amana jadi susah. Jadi huruf hamzah yang kedua tu dibadalkan kepada huruf mat alif. Jadi dia bukan original mat asli. Mat asli tu memang dah original, memang asli dia gitu. Memang dah asal gitu. Memang dah jadi tabiat, memang dah tabiat orang Arab untuk panjang. Maliki yaum, bukan maliki yaumiddin, al-alamin, contoh. Okey, tapi untuk amanah pada asalnya dia bukan memang amanah, bukan dia panjang. Sebenarnya dia dua hamzah sebenarnya. Amanah. Baik depan tu dan baik bawah imana. Maka ditukahlah rumah hamzah tu kepada huruf mat. Jadi macam ni, amanah jadi amanah, tu jadi tu,
I'mana jadi imana. Jadi namanya mad badal. Dalam Quran ni tadi ayat yang sama. Man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi kalau betul-betul kita baca man yaqulu amanna. Susah kan? Jadi ditukarkan hamzah yang kedua tu menjadi huruf mad, huruf alif. Jadi kerana sebab dia berbeza, maka nama dia pun beza. Tapi kalau tengok betul-betul sama apa ustaz, macam mak asli, macam mak tabi'i, sama. Memang sama, nampak sama. Sebelum dia baris atas, sebelum waw baris depan, sebelum ya baris bawah, memang sama. Tapi sebab ada cerita dia. Orang kata tiap-tiap satu mat ni ada once upon a time dia. Dia ada cerita di sebalik mat-mat ni. Ya. Fariqum minal ladzina utul kitab. Jadi betul-betul utul kitab susah untuk kita baca. Jadi huruf hamzah yang kedua ditukar jadi huruf mat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanikum. Pada asalnya imanikum. Susah macam ni. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kalau betul kita nak baca wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin. Jadi susah, tak cantik, tak ini. Jadi ditukarkan huruf hamzah yang kedua tu menjadi huruf mat untuk mudahkan kita baca lagi smooth. Okey, itulah huruf mengenai dikabahkan mengenai huruf mat badal. Jadi kita dah kongsi dah mat asli dengan mat badal. Beza dia tak banyak lah. Jadi apa-apa huruf bertemu dengan huruf mat namanya mat asli kecuali huruf hamzah. Okey, apa-apa huruf yang bertemu dengan huruf mat alif waw ya adalah mat asli. Tak kisah huruf ba ke ta ke sa ja sampai huruf ya, kalau dia kawan dengan alif atau dia kawan dengan ya atau dia kawan dengan waw, maka dinamakan mat asli kecuali huruf hamzah. Hamzah kalau kawan dengan alif waw ya, dia tak nama dia mat asli, tak nama dia mat tabi'i, dinamakan dia sebagai mat badal. Mat badal. Ingat je badal ni apalah, bukan bedal dia badal. Badal ni ganti. Senang nak ingat. Bila ayah ibu kita dah meninggal dunia tapi tak sempat dia menunaikan haji, maka kita akan badalkan hajinya, gantikan hajinya kan. Badal. Badal haji, badal umrah. Maka huruf pun kena badal juga. Pada asalnya hamzah tapi dibadalkan menjadi huruf mat. Okey, ditukarkan menjadi digantikan dengan huruf mat. Okey. Sekarang kita masuk pada topik yang seterusnya iaitu mat tamkin. Firstly nak maklumkan mat tamkin ni awak tak payah risaulah. Dia sebenarnya sebahagian daripada mat asli. Tapi kerana sebab dia berbeza, maka dikeluarkan topiknya lain. Mat tamkin bukan mat pumpkin Mat tamkin. Mat tamkin ni mat yang tetap. Mat yang tetap. Apa cerita mat dia tetap? Okey. Dia hanya berlaku pada huruf ya, tidak ada pada huruf waw. Ya sahaja. Ya sahaja. Okey. Jadi apa cerita dia? Apabila ada dua huruf ya yang sama tapi satu baris, satu lagi huruf mat, maka dia jadi mat tamkin. Tadi saya ada maklumkan kan, apabila huruf ya yang berbaris kemudian dijumpa dengan ya yang satu lagi, yang ya ni adalah huruf mat, ini adalah huruf. Apabila huruf bertemu dengan mat, maka ni yi. Dia kena tambah lagi satu yi lah. Yi kan. Betul-betul tak leja ni ustaz contoh saja. Yi.
maka ni dinamakan mad tamkin sebab dia bertemu dua huruf yang sama. Sebab pada asalnya dalam Quran apabila bertemu dua huruf yang sama, maka huruf yang kedua ni dibuang, dia akan taruh sabdu. Ni apabila bertemu dua huruf yang sama lah, idgham mutamathilain atau idgham mithlain. Tapi untuk ya dengan ya ni walaupun dia bertemu sama, dia tak boleh masuk. Sebab ya pertama ni huruf, ya kedua ni mad. Maka mad ni jadi tetap, tak boleh dimasukkan pada kalau kita nampak dalam Quran, kalau ada dua ba, maka ba yang pertama ni dia hilang, dia akan tahu sabdu terus kat ba yang kedua. Kalau kita nampak ada huruf ta, ada dua ta koton, maka ta yang ni hilang, dia akan tahu sabdu terus pada ta yang kedua. Ya bertemu dengan ya, dia tak boleh letak sabdu. Kenapa? Sebab ya pertama adalah ya huruf, ya kedua adalah ya mad. Sebab ya huruf dengan ya mad tidak sama. Ni mungkin ada yang pening sikit lah. Yang pening-pening lah, yang faham-faham alhamdulillah. Yang pening pelan-pelan. Okey. Sebab saya tengok masa dah 2.50. Jadi kita percepatkan sikit. Okey. Apa tadi? Okey. Jadi mad tamkin ni dia tak susah manalah. Wa idza huyitum, huyi itu dipanjangkan lah, 2 harakat. Ustaz sama apa macam mad asli. Tu sebab kata macam mad asli lah, tapi dia bukan mad asli. Dia namanya mad tamkin. Kunu rabbaniyina, rabbaniyi wal ummiyina wa yaqtuluna nabiyina. Okey. Jadi samalah contoh dia. Wa idza huyitum wal ummiyina rabbaniyina wan nabiyina. Jadi ya yang kecil ni, ni ya besar lah, ya besar, ni ya kecil, ya kecil, ya kecil, disebut sebagai mad tamkin. Sebab sebelum dia pun huruf ya yang kemudian berkawan dengan ya. Amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina lain sekali sebab saya ada silap. Amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina itu namanya mad tamkin apabila huruf mad bertemu dengan ya mad. Okey. Yang terakhir yang kita nak belajar hari ini ialah mad silah. Mad silah qasirah. Mad yang 2 harakat juga. Okey. Mad silah qasirah 90% dia bertemu kerana ha dhamir. Berlaku apabila ha dhamir bertemu dengan selain huruf hamzah. Ha dhamir. Ha dhamir ni apa? Ni. Hi hu ha tu. Yang kita kalau baca doa untuk orang meninggal kan, third person lah Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Kalau perempuan Allahumma fillaha, kalau banyak Allahumma fillahum. Okey. Jadi itu kata nama. Ya Allah ampunilah dia, kasihanilah dia, rahmatilah dia. Dia tu Jadi ha dhamir ni apabila ada waw kecil atau ya kecil, selepas ha dhamir tu, ya kecil dan waw kecil tu dinamakan sebagai mad silah qasirah. Ustaz itu samalah, dia jumpa dengan waw atau ya seperti huruf mad asli. Tak sama. Apabila nama dia lain, fungsi dia pun lain. Okey. Betul-betul bacaan dia sama. In
inna hadhihi tadhkirah. Contoh. Fa'aradu bihi kaidan wa sahibatihi wa akhaihi. Ni wa akhihi sebenarnya wa khalaqtahu min tinin bala inna rabbahu kana bihi ka'annahu jimalatun sufrun. Tengok. Ni ya kecil, ni waw kecil. Kenapa dia tak tahu waw besar? Kenapa dia tak tahu waw kecil? Ya besar, waw dan ya tu dibesarkan. Kenapa? Sebab dia mat silah. Dia hanya ada ketika sambung saja. Silah tu sambung. Kita selalu cakapkan kita mesti mengeratkan silaturahmi, silaturahim atau silaturahmi. Silaturahim lah biasanya ahli keluarga. Kita mesti mengeratkan silaturahim antara keluarga. Mengeratkan tu silaturahim tu dah eratkan dah, tapi Melayu ni suka tambah mengeratkan silaturahim, mengeratkan kasih sayang. Mengeratkan kasih sayang. Kita mesti bersilaturahim dengan keluarga. Tu bahasa yang mudah nanya, tapi kita tambah suka tambah sebab silaturahim ni bahasa Arab ke. Kita mesti mengeratkan silaturahim. Silah tu dah mengeratkan dah kita ni. Jadi silah ni di sini bermaksud sambung. Sambung baca pendek. Qasirah atau qasr. Qasr. Macam mana nak pendek qasr tu? Jamak qasr lah. Kita dua harakat qasr. Zuhur kalau kita jamak qasr, kita pergi ke luar negara lebih daripada 2 marhalah, kita salat qasr. Jamak kasar, kita Melayu kasar-kasar lah, jamak kasar. Dah kasar, dah semayang belum? Dah kasarkan solat tu belum? Kita kasar. Jadi kasar ni 2 lah, 4 jadi 2. Zuhur, asar dengan isyak jadi 2 kan. Jadi mat sila kasirah ni mat yang sambung baca 2 harakat. Kenapa? Ada yang baca lebih ke? Ada. Sebab dia taruh sini kecuali jumpa hamzah. Kalau jumpa hamzah dia tak baca 2, dia baca 4 atau 5. Tu lain kali kita belajar. Bila kita belajar pasal huruf mat kerana hamzah. Ni huruf mat bukan kerana hamzah. Okey. Jadi apa maksud ustaz tadi? Bila ya dan waw yang kecil ni dia tak sama macam ya dengan waw yang besar, sebab bila dia sambung dia akan dibaca. Bila dia diwakafkan, diberhenti pada dia, mat tu hilang dengan sendirinya. Contoh, inna hadhihi tadhkirah. Tapi kalau nafas ustaz dah habis, inna hadhihi, wakaf dia begitu, ha ni mati. Habis apa jadi pada yang kecil? Hilang. Afaradu bih, wakafkan. Wa sahibatih wa khalaqatah bala inna rabbah ka'annah. Kalau wakafkan, mana mat tu hilang sebab dia tidak ada ketika wakaf. Dia hanya ketika ka'annahu jima. Dia hanya ada ketika sambung wasal. Contoh, ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Tengok kat sini pun ada mat juga tapi kita wakafkan jadi hilang. Tapi nafas ustaz pendek katakan tak sampai, kita baca ayat tu panjang. Ay yunazzilallahu min fadlihi. Jadi wow, ya kecil tu dia tak ada, dia hilang. Okey. Contoh juga ayat kedua, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala. Jadi kalau kita wakaf wa malaikatihi, mat dia hilang. Wa rusulihi, tapi kita takkan berhenti dua-dua lah, buruk. Okey. Biasanya kita berhenti sampai sini. Katakan nafas kita pendek hari tu, makan banyak sangat ke apa ke, minum air banyak sangat sampai kita nafas dah habis, maka kalau kita wakafkan mat dia akan hilang. Jangan pula kita baca man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Salah.
Bila wakafkan, maka ha tu akan dimatikan. Wa rusuli. Sebab dia tahu waw dan ya kecil. Sebab fungsi dia beza. Tengok dia macam mat asli juga. Alah ustaz, panjangkan apa? Tapi ingat, mat asli, kalau ala ni, kalau ustaz ni mat asli ala ni kalau ustaz berhenti pada dia, ayyunazzilallahu min fadlihi ala. Dua harakat. Kalau sambung, ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. Tetap baca dua. Mat asli, kita berhenti wakaf pada dia, atau sambung, baca sama dua. Tapi kalau mat silah, kita berhenti padanya, mat tak ada. Beza. Sebab fungsi kalau beza, nama mat dia pun beza. Padahal pimai-pimai tang tu juga kan, kena panjang dua harakat juga sama kan. Kalau betul-betul mat senang dia terangkan ni semua mat keluarga mat asli. Tapi masalahnya fungsi dia tak sama. Jadi bacaan dia pun lain. Okey. Wan kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaik. Itu bila ustaz nafas panjang. Kalau nafas pendek, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bih. Jadi mat tu hilang. Ha tu ustaz kena matikan. Sama juga dengan ni. Wa yakfuruna bima wara'ah. Kalau nafas habis. Tapi kalau nak sambung, wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Jadi mat tu ada ketika sambung. Sebab namanya mat silah qasirah. Mat yang bila sambung baru ada. Jika tak sambung, kita berhenti nafas dah habis, tak ada. Sebab dia tahu kecil. Kalau dia tahu waw atau ya tu besar, bila kita matikan, kena baca. Itu rahsia di sebalik kenapa waw dan ya tu kecil. Okey. Kita tak sama macam ahli kecil. Ahli kecil lain cerita dia. Tadi yang kita dah cover kan. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah cover dah 4 mat ni. Mudah-mudahan kita ulang kaji balik sebelum kita akhir, iaitu untuk mat, kita belajar mat asli. Mat asli ustaz cokatkan mat asli iaitu apabila apa-apa bertemu dengan alif, waw dan ya, apa-apa huruf dengan syarat sebelum daripada atas, kalau ni depan, ni baik bawah. Okey. Kalau mat tamkin yang kedua tu ialah apabila huruf ya mat, ya huruf bertemu dengan ya mat. Ada dua ya. Satu ya huruf, satu ya mat. Kalau la mat badal, senang. Huruf hamzah bertemu dengan huruf mat. Dan terakhir, kalau mat silah qasirah MSQ, okey, ialah apabila ada ha dhamir, tak kisah ha yang boleh sambung tak sambung, dia jumpa ya kecil atau waw kecil, ya kecil atau waw kecil. Dia hanya ada ketika sambung saja. Semua baca dua harakat. Okey. Iaitu itu sahaja saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesilapan, jika ada maklum makna mana-mana kita ada kesilapan, kita mohon maaf. Kalau ada nak tahu mana nak dapatkan buku tajwid, sebab ni umum, jadi ustaz tak nak maklumkan mana buku tajwid nak dapatkan. Sebab kalau nak dapatkan buku tajwid tadi, namanya buku tajwid Nanjam, yang dibuat. Nanti ustaz akan post gambar buku tajwid tu dekat Allahumma salli ala Muhammad dekat komen. Okey. Nanti ustaz akan maklumkan dekat komen. Alhamdulillah buku dia dah ada dah ni. Jadi inilah. Tapi ada, semua buku ada kelebihan. Tak ada yang kelemahan, semua ada buku ada kelebihan. Tapi lain buku kelebihan dia berbeza-beza, keistimewaan dia berbeza-beza. Jadi kalau nak cari buku ni boleh jugalah. Tapi sekarang ni zaman circuit breaker ni, kedai buku pun tutup rasanya. Popular besar gitu pun tutup. Jadi mungkin kita belajar dululah secara gini nanti ustaz slide tu tadi insya-Allah ustaz cuba untuk masukkan dalam komen juga. Okey. Yang baik tu semua dari Allah Taala, yang tak baik tu dari ustaz sendiri. Yang baik tu betul lah. Yang baik semua dari Allah Subhanahu Taala, yang tak baik tu dari ustaz sendiri. Ustaz mohon maaf. Panjang umur, murah rezeki, insya-Allah mudah depan kita jumpa lagi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat bersiap-siap untuk membuat juadah berbuka, dan juga selamat berbuka in advance. Okey, kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.